KPM. Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menonton Teras di Didik TV KPM. Saya Nisa K, hos anda pada episod kali ini. Baiklah, Nisa nak ingatkan anda semua jangan lupa untuk kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan, seperti memakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, tangan cuci dengan kerap menggunakan air dan sabun, serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Seperti biasa, setiap hari kita akan bawakan anda guru-guru yang berpengalaman yang hebat-hebat untuk kita berkongsi dan berbincang tentang subjek kita pada hari ini, iaitu perniagaan. Hari ini kita nak belajar mengenai cecing-cecing duit. Tak adalah kalau sebut meniaga je mesti sebut pasal duit. Adakah dua perkara ini adalah sesuatu yang benar? Kita akan tahu sebentar lagi. Jom kita persilakan dahulu cikgu ini dengan menonton profil beliau terlebih dahulu. Jom kita saksikan. Jom kawan-kawan semua kita persilakan Cikgu Muhammad Hamzi dari SMK Raja Jumaat Port Dickson. Apa khabar Cikgu? Selamat pagi. Selamat pagi, Alhamdulillah. Baik, Sihat. sebelum itu saya nak ingatkan kepada anda semua, sekiranya kita sudah berada dalam jarak yang selamat atau apabila anda perlu membuka pelitup muka anda, jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di dalam bekas yang bersih. Jangan letak merata-rata ya kawan-kawan. Contoh ya, macam Nisa ada bekas plastik ni, boleh simpan. Yang penting ianya masih bersih untuk digunakan kembali dan tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Kalau dah kotor, guna pelitup muka yang baru. Baiklah, Cikgu Hamzi. Ya, hari ini kita nak belajar pasal duit ke? Sebut perniagaan ni mesti semua ingat pasal duit kan, lah ya. cecing-cecing duit masuk. Tapi betul lah, perniagaan ni memang saling berkaitan dengan duit. Jadi hari ni kita akan cuba belajar tajuk tingkatan 5. Tingkatan 5. Tingkatan 5, bab 3, sumber pembiayaan. Di mana pelajar bukan sekadar dia nak belajar tu untuk dia dapat A dalam peperiksaan ataupun untuk dapat keputusan yang cemerlang. Dengan mempelajari tajuk sumber pembiayaan ni juga, para pelajar boleh membantu, memberitahu rakan-rakan yang lain ataupun penjaga sendiri bagaimana kita boleh dapatkan sumber pembiayaan bagi memulakan perniagaan. Baiklah, saya kira topik ini bukan sahaja berguna untuk mereka yang mempelajari subjek ini, tetapi untuk mereka di luar sana. Maklumlah sekarang kan cikgu, banyak orang yang menceburi bidang perniagaan, nak cari pendapatan lebih di samping pekerjaan yang sedia ada. Baiklah, tapi saya tidak berseorangan. Saya nak kira duit ni banyak ni cikgu. Mungkin saya perlukan bantuan rakan-rakan saya juga. Kita ingin mempersilakan rakan-rakan dari SMK Raja Jumaat Port Dickson. Hai semua, selamat pagi. Selamat pagi kawan-kawan semua. Boleh buka mikrofon masing-masing ya. Hai. Semuanya dah bersedia dan bersemangat. Jom kita berkenalan dahulu dengan mereka. Kita akan mulakan dengan adik Aisyah. Silakan perkenalkan diri anda. Selamat pagi, nama saya Aisyah Suraya binti Sairi. Saya daripada sekolah SMK Raja Jumaat. Baik, terima kasih. Seterusnya, Dia Nur Izzati, sila perkenalkan diri. Dia. Silakan Dia. Agak-agak mereka dengar kita ke tidak? Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Dia Nur Izzati daripada SMK Raja Jumaat. Terima kasih. Seterusnya, Laili. Siapa Laili? Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Laili Mukarramah dari SMK Raja Jumaat. Terima kasih Laili. Zingying, silakan perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Tok Singing dari Sekolah SMK Raja Jumaat. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ada kawan yang bernama Chai Sian. Silakan. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Chung Chai Sian daripada Sekolah SMK Raja Jumaat. Baik, terima kasih. Yang terakhir sekali kita ada Jing En. Silakan Jing En. Selamat pagi semua. Nama saya Chung Jing En, calon berniaga SPM 2021.
Baik, terima kasih. Dan kepada semua yang menonton kita di rumah, sekiranya anda juga calon bagi subjek perniagaan ini untuk SPM 2021 ataupun sekiranya anda perlukan sedikit informasi ataupun input berkenaan dengan bagaimana nak membiaya perniagaan anda, ini adalah hari dan waktu yang anda perlu betul-betul fokus. Sepanjang kita bersiaran 1 jam ini, sediakan pen dan kertas untuk sama-sama mencatat segala ilmu dan perkongsian dari Cikgu Hamzi. Tapi sebelum tu kan Cikgu, kita ada video daripada rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek ini. Jom kita saksikan video ini. Hai, saya sedang membuat nota ringkas tentang subjek perniagaan kerana saya merupakan calon SPM pada tahun ini. Walaupun ada 11 tahun untuk saya mengulang kaji, tetapi dengan nota ringkas ini, saya akan lebih mudah faham dan dapat membacanya dengan lebih mudah. Gunakan teknik ulang kaji kertas satu dan kertas dua dengan betul. Buat kerja khusus untuk mendapatkan 2 markah penuh. InsyaAllah, kita semua akan cemerlang dalam subjek perniagaan. All the best semua. Saya merupakan calon perniagaan SPM 2021. Saya mempelajari subjek ini kerana saya rasa saya boleh dapatkan A dalam subjek ini. Selain pada itu, saya berharap melibatkan diri dalam perniagaan sebenar suatu hari nanti. Jom kita belajar pandai-pandai, dapatkan A dalam subjek ini dan harap semua calon perniagaan SPM 2021 dapatkan keputusan yang cemerlang dan jadikan subjek perniagaan ini sebagai subjek favourite kita. Good luck everyone. Itu dia kawan-kawan kita berkongsi berkenaan subjek perniagaan ini. Calon-calon kita kan Cikgu ada yang cakap sebab boleh dapat A. Betul. Mudah ke sebenarnya subjek perniagaan ni? Kalau tanya cikgu, mudahlah. Tapi untuk keseluruhannya, jika pelajar betul-betul menguasai konsep yang ada dalam setiap tajuk, setiap bab, lebih kurang ada 11 bab yang perlu dipelajari, dan dikaitkan dengan kehidupan seharian dia, insyaAllah dia boleh menjawab soalan yang keluar dalam peperiksaan sebenar tu dengan lebih baik lah. Tapi kan tadi Cikgu ada sebut topik kita hari ini khususnya kepada sumber pembiayaan perniagaan. Maknanya modal lah Cikgu kan? Betul tu. Saya belum masuk lagi tapi Nisa dah masuk dah tu. Sebut dah. Mungkin kita teaser lah sikit Cikgu. Mungkin Cikgu boleh kongsikan secara kasarnya apa yang kita nak pelajari pada hari ini Cikgu. Okey Nisa. Jadi untuk hari ini kita akan membawa satu situasi berkaitan satu isu penyelesaian masalah. Mencari sumber modal perniagaan. Jadi nanti kita akan tengok dulu berkaitan apa yang perlu kita selesaikan. Jadi para pelajar dan juga semua penonton di rumah perlu bersedia untuk belajar tajuk sumber pembiayaan dan juga tahu bagaimana untuk kita selesaikannya. Kena tahu situasi, masalah dan macam mana nak selesaikannya. Saya pun saya bolehlah tulis mana tahu tahun depan lepas raya ada modal sikit kan. Sudah sebut dah lagi. Ada sedikit sumber itu, bolehlah jalankan perniagaan saya sendiri. Sebab kawan kita yang dalam video tadi pun ada yang sebut satu hari nanti beliau bercita-cita nak libatkan diri dalam perniagaan sebenar. Nisa nak tanya kawan-kawan kita yang ada bersama-sama dengan kita di Google Meet, adakah anda sudah bersedia? Kalau anda sudah bersedia, bagi Nisa double thumbs up. Wah, semua dah bersedia semua? Okey, baiklah. Tapi sebelum tu kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali menonton teras di Didik TV KPM masih bersama saya Nisa dan juga Cikgu Hamzi serta rakan-rakan dari SMK Raja Jumaat Port Dickson. Baiklah Cikgu, kita pun tak nak buang masa. Jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, jadi seperti yang saya maklumkan tadi, kita ada penyelesaian masalah yang kita perlu selesaikan pada hari ini. Baik. Jadi saya rasa para pelajar dan juga penonton di rumah siap sedia untuk tengok video ni dan kita fikirkan apakah isu di sebaliknya. Okey, mari kita tengok video tu sama-sama. Jom kita saksikan. Cik, abang tanya, ada tak baju raya untuk lelaki? Lina! Cik Kamal kan? Ya. Oh, Cik Kamal buat apa? Saya cari baju. Awak cari baju juga ke? Tak. Saya tak cari baju. Saya sedang menyusun pakaian-pakaian di butik saya ni. Oh, butik awak ni? Ya, inilah butik saya. Besarnya butik ni. Wow, saya sangat-sangat kagum lah. Awak ada butik yang besar. Terima kasih Cik Kamal. Mesti banyak modal kan awak nak buat, nak buka butik yang besar macam ni. Untuk butik yang sebesar ini Cik Kamal, saya menggunakan banyak modal, tapi sebenarnya saya mula bukanlah dengan membuka butik sebesar ini Cik Kamal. Saya bermula dengan saya buka kedai secara kecil-kecilan. Saya belajar daripada macam mana untuk niaga dropship. Saya buka daripada kecil-kecilan. Saya kumpul modal sedikit demi sedikit. Kemudian bila modal saya dah banyak, barulah saya buka kedai sebesar ini. Oh, saya kan sebenarnya Lina, memang daripada dulu idaman saya nak buka butik macam ni lah. Tapi saya ada satu masalah, saya tak ada modal. Macam mana ya? Okey. Macam mana ya? Okey, macam inilah saya cerita. Asal usulnya saya buka perniagaan ini, saya simpan duit. Saya menabung duit saya daripada zaman saya sekolah lagi. Sebab saya mempunyai cita-cita untuk membuka butik yang sebesar ini. Okey. Dari situlah saya mencari modal dan berniaga, dapat untung, saya simpan sikit-sikit dan seterusnya mak ayah saya memberikan saya pinjaman hasil daripada simpanan mereka. So dengan pinjaman simpanan mereka itulah saya dapat buka butik sebesar ini. Oh, barulah saya faham. Tapi jangan risau. Kalau Cik Kamal tidak mencukupi modal tapi bercita-cita untuk buka butik sebesar saya ini, sebenarnya kita ada banyak cara lagi tau. So, bagaimana caranya? Baiklah, itu dia Cikgu video yang kita tonton. Diharapkan pelajar-pelajar kita, murid-murid kita dan juga murid-murid di rumah telah memberi perhatian dan menganalisa situasi, kerana ini apa yang kita akan bincangkan dan cuba selesaikan di akhir rancangan. Okey, jom Cikgu kita teruskan. Ya, jadi para pelajar semua, ingatlah situasi yang berlaku antara Encik Kamal dan Puan Lina yang tadi, kerana saya akan tanya di akhir sesi nanti. Baik. Okey, jadi saya teruskan untuk pembelajaran kita pada hari ini berkaitan sumber pembiayaan. Bila sebut sumber pembiayaan, perkara utama yang kita ingat ialah modal. Betul. Dalam mata pelajaran ini, modal kita bagi tahu tentang 4 jenis modal, iaitu berkaitan wang tunai, inventory, stok, inventory ataupun stok, jentera dan juga bangunan kilang. Jadi kalau biasanya orang kalau kita sebut tentang modal, dia memang akan sebut tentang wang, tentang duit kan. Jadi mana datang yang lain-lain ni boleh jadi juga sebagai sumber modal. Saya cuba try tanyalah dekat anak murid saya ni. Macam tanya. Contoh macam jentera, tiba-tiba jentera pun boleh jadi modal. Aisyah Suraya. Aisyah. Kenapa jentera ni boleh kita sebut sebagai modal juga? Okey, contohnya kalau kita tak ada modal tapi kita nak startkan perniagaan dan kita ada mesin tebu dan kita juga ada tanam tebu di halaman rumah. Jadi kita boleh gunakan mesin itu sebagai satu alat untuk memulakan perniagaan. Okey, bagus. Bagus. Jadi fahaman konsep itu betul lah berkaitan modal. Jadi jentera ataupun mesin kita jadikan modal tu untuk kita mulakan perniagaan untuk menjana pendapatan.
Jadi yang lain seperti inventory ataupun stok. Simpanan-simpanan yang kita ada yang boleh kita gunakan pada masa hadapan untuk kita menjana keuntungan. Dan last sekali ialah berkaitan bangunan kilang ataupun mana-mana bangunan kedai lah. Kita gunakan bangunan tersebut sebagai cara untuk kita memulakan perniagaan. Jadi kat sini 4 jenis modal. Jadi berdasarkan modal-modal ni baru kita akan tengok bagaimana kita nak dapatkan sumber pembiayaan. Okey, saya teruskan, iaitu sumber pembiayaan perniagaan kita bagikan kepada 2, dalaman dan juga luaran. Dalaman ni benda yang paling senang kita dapat. Luaran ni adalah melibatkan bank ataupun institusi kewangan di luar sana yang perlu melakukan beberapa prosedur untuk mendapatkannya. Jadi first kali kita cuba tengok sumber pembiayaan dalaman lah. Okey, sumber pembiayaan dalaman yang paling mudah, yang paling cepat untuk kita dapat ada 2. Yang pertama ialah simpanan peribadi, seperti mana dalam video tadi tu, simpanan dari kecil lagi, tak kira lah kamu simpan tu di mana. Yang kedua ialah modal daripada keuntungan yang kita sebut sebagai rizab. Okay, rizab ni maksudnya sesuatu yang diperuntukkan atau disimpan khas bagi satu tujuan tertentu pada masa akan datang. Mungkin ada pelaburan yang kita buat, keuntungan daripada pelaburan tersebut kita gunakan sebagai modal lah. Okay, jadi simpanan peribadi. Saya cuba tanya pelajar saya lah, bagaimana, adakah pelajar saya dah menyimpan duit daripada sekarang ke? Contoh macam dia Izzati ni saya tahu keluarga dia berniaga. Jadi dia mungkin ada simpanan duit ke? Jadi dia bagaimana awak simpan duit? Dia dah on mikrofon belum? Boleh buka mikrofonnya ya? Okey, baik. So, kalau macam dekat rumah saya ada je simpan dalam tabung. Saya pegang sendiri pun ada. Dan selebihnya saya akan simpan dekat dalam bank. Banyaklah tu. Hashtag biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Okey dia, terima kasih. Jadi begitulah berkaitan simpanan peribadi, dia boleh jadi simpanan tu daripada hasil kita sendiri yang kita simpan dalam tabung ataupun bawa bantal kat dalam rumah, atau selebihnya kita simpan yang lebih selamat di bank lah. Dan simpanan ni juga boleh dikategorikan daripada simpanan keluarga kita. So macam situasi kita memerlukan modal, mungkin mak ayah kita boleh bagi kita loan, bagi pinjaman untuk mulakan perniagaan tersebut. Jadi itu pun dalam kategori sumber pembiayaan dalaman. Okay, ni tajuk ni mudah sikit, sumber pembiayaan dalaman sebab sangat berkaitan dengan kita. Jadi saya teruskan untuk sumber pembiayaan luaran yang kita perlu tengok dengan lebih mendalam lagi. Okey, sumber pembiayaan dalaman saya senaraikan sini ada 7. Okey, ada 7, bermula dengan modal permulaan ataupun pinjaman, kemudian sewa beli, diikuti dengan pajakan, overdraft, ar-rahnu ataupun pinjaman gadaian, diikuti dengan pemfakturan dan juga share. Ada 7 ni yang kita nak belajar konsep-konsep yang ada dalam sumber pembiayaan luaran ni supaya kita faham bagaimana kita boleh mendapatkannya. Okay, jadi sebelum saya teruskan penerangan tentang sumber pembiayaan luaran ni, yang paling senanglah saya nak minta pelajar saya jawab dulu berkaitan modal permulaan pinjaman. Pinjaman. Kalau kita nak pinjam duit dekat bank ni, kita boleh minta suka-suka hati ke nilai dia? Banyak dia tu. Boleh ke Nisa? Rasa-rasa nak 2 juta lah boleh. Alamak, boleh minta macam tu. Nak 2 juta. Okey, saya cuba tanya pelajar saya jap. Kawan-kawan. Tok Zingjing. Cikgu. Saya nak tanya ni. Memang kalau nak buat pinjaman di bank, memang boleh pinjam nilai yang kita suka ke? memang pinjaman tertentu sendiri, cikgu. Tapi nilai tersebut mesti dirujuk pada kelayakan pinjaman juga. Okey. Okey, betul-betul. Maksudnya tak boleh minta sesuka hati lah. Walaupun amount pinjaman tu ada nilai yang bebas. Macam Nisa cakap tadi nak pinjam 2 juta. Tapi seperti yang Zingjing cakap, perlu tengok pada kelayakan kita lah. Okey, betul Zingjing. Okey, saya teruskan untuk tajuk yang pertama ni berkaitan modal permulaan pinjaman. Kebanyakannya kita perolehi daripada bank, institusi kewangan ataupun agensi kerajaan. Jangan buat pinjaman dengan mana-mana agensi yang tidak sah di sisi undang-undang. Sebab apa? Memang ada cara nak buruk. Dapatkan tu senang. Tapi apa kesan dan akibatnya? Betul. Jadi jangan buat pinjaman dengan mana-mana syarikat yang tidak berlesen, yang tidak dibenarkan di sisi undang-undang.
Jadi kita tak nak nanti perkara yang tak sepatutnya berlaku. Ya, bukan berlaku pada diri kita je, Betul. tapi pada ahli keluarga kita. Itu yang kita nak elak sebenarnya. Okey, betul tu Nisa. Okay, jadi sumber pembiayaan pinjaman ni, jumlah pinjaman kita akan sesuaikan ikut kelayakan. Memang kita perlu tentukan berapa yang kita nak, tapi kita perlu tahu berapa yang kita mampu bayar setiap bulan. Jadi pihak bank, institusi kewangan akan meluluskan berdasarkan gaji yang kita ada untuk bayar setiap bulan tu. Okay, itu yang pertama berkaitan pinjaman. Okay, yang kedua, sewa beli. Sewa beli yang paling mudah ialah aktiviti menyewa aset dengan tujuan membeli. Bukan sewa je. Maksudnya dia memang ada niat untuk membeli, yang biasanya kenderaan, rumah. Kita biasa melibatkan sewa beli dengan pihak bank. Bank membeli aset ini dan menyewakannya kepada usahawan. Ini sebenarnya paling dekat dengan kita lah dalam kehidupan seharian kita. Jadi para pelajar pun, kalau saya belum ajar pun, sepatutnya dia boleh terang sikit ni berkaitan sewa beli. Baik. Saya cuba pula lah. Ya. Jing Eun. Ya, cikgu. Jing Eun. Secara umumnya lah, bila saya dah sebut sewa beli ni berkaitan sewa beli kereta, rumah, apa yang awak boleh cakap tentang sewa beli? Tentang sewa beli, saya ingat usahawannya yang perlu membayarkan deposit secara bulanan dan parkingnya sebelum semua ansuran dibayarkan. Jing Eun nak cakap perlu bayar deposit. Okey, dia kata bayar deposit dan bayar secara bulanan. Okey, itu secara umumnya memang begitu. Sebab kita tahu kadang kat rumah ayah kata nak pergi bayar duit kereta ataupun minta tolong anak pergi bank in kan. Jadi benda tu memang relate sangat dengan tajuk ini berkaitan sewa beli. Bila pelajar sebut dia sewa beli, dia tahu perlu ada deposit. Memang kat luar sana kita ada nampak zero down payment ke, tapi itu lebih kepada promosi lah. Tapi yang biasanya untuk membeli kereta, rumah, kita perlukan deposit. Sekurang berapa persen, Nisa? 10% kan? Kebanyakan macam itulah. Perlukan 10% daripada harga sebenar kenderaan tersebut, kita bayar deposit, diikuti dengan bayaran setiap bulan. Jadi adakah kenderaan tersebut telah jadi milik kita, Nisa? Tak habis bayar, belum lagi lah cikgu. Jadi kan? bila jadi hak milik? Dah jadi hak milik, maknanya kita dah habis bayar. Dah habis bayar. Pandai, Nisa. Dah boleh. Memang itu jawapan yang kita nak untuk calon-calon perniagaan SPM ni. Sebab dia tahu kenderaan tersebut masih belum menjadi hak milik dia selagi belum selesai bayaran. Betul. Jadi bila dia tak bayar bulanan-bulanan tu, apa akan jadi? Kena tarik. Nanti kereta kita boleh kena tarik. Nanti institusi yang kita buat pinjaman tu akan call kita, bayar bulan ni. Untung kalau dia call, kalau dia tak call terus datang. Terus datang ambil, memang kena tarik. Jadi elakkan. Sebab apa? Memang kereta tersebut ataupun rumah boleh diambil balik oleh pihak bank sebab dia dah bagi kita sewa secara bulanan yang kita perlu bayar. Betul. Jadi aset ni memang boleh ditarik jika gagal membuat pembayaran. Tapi biasalah dalam sewa beli memanglah ada kos yang akan meningkat. Sebab sewa beli ni melibatkan pinjaman dan ada dikenakan kadar faedah. Betul. Kalau kita nak beli cash memang murah. Tapi mampu. Jadi susah sikit lah. Kalau jaranglah kita nak beli kenderaan. Kalau motor tu mungkin consider lagi lah. Tapi kalau kereta nak beli cash tu terlampau kaya lah. Terlampau kaya. Okey, saya teruskan. Untuk sumber pembiayaan yang berikutnya berkaitan sumber pembiayaan pajakan. Okay, sebut pajakan dengan macam pajak, macam pajak gadai. Tapi bukan pajak gadai ni. Lain ni cikgu. Lain. Kena betulkan konsep tu balik. Takut nanti pelajar saya pun terkeliru pajak gadai. Bukan yang tu. Pajakan ni sebenarnya ialah usahawan menggunakan aset untuk membayar sewa secara bulanan. Seperti gambar yang saya paparkan ni, akan ada syarikat-syarikat yang membuat konsep pajakan ni, di mana dia menyewakan barang tersebut kepada kita untuk kita gunakan dalam urusan perniagaan kita. Dan jika berlaku kerosakan, kita boleh telefon syarikat tersebut untuk datang baiki. Ini biasanya macam di sekolah saya lah, mesin photostat. Mesin photostat, biasa sekolah kadang tak beli. Ada sekolah beli, tapi macam sekolah yang tak beli, dia perlu bayar secara bulanan. Saya tak tanya lah kan, saya punya kerani kan berapa bulanan dia kan. Mana dalam berapa rim kertas untuk jalan tu ada nilai dia. Jika berlaku kerosakan, kita akan call technician untuk datang baiki. Baik. Wah, ini saya baru tahu tentang pajakan ni. Pajakan selain daripada ini mungkin macam bas kan, orang meniaga syarikat bas. Kalau dia tak mampu beli bas secara sewa beli tu, dia ada juga konsep pajakan yang mana dia boleh bayar secara bulanan. Jadi
barang tersebut kita gunakan untuk dapatkan keuntungan. Jadi keuntungan tu kita boleh buat bayar. Baik. Okey, faham. Jadi ni usahawan merupakan penyewa yang membayar harga penggunaan aset seperti yang telah dipersetujui. Bila habis bayar, bukan kata mesin photostat tu hak milik dia. Biasanya taklah. Tapi kalau dia nak beli, dia ada pilihan untuk buat demikian. Okey, ini bermakna barang yang diberi kepada kita untuk digunakan tu kita gunakan untuk mendapatkan untung. Dan untuk bantu kita bayar bulan-bulan jugalah. Dan kita tak perlu nak baiki kalau rosak. Ya, betul. Okey, baik, setakat ni kawan-kawan semua faham ya? Faham lah. Saya rasa mereka faham tu. Yang di rumah pun faham. Kalau faham, bagi Nisa double thumbs up boleh? Semua mengikuti. Baiklah cikgu, saya kira semuanya telah mengikuti dengan baik. Semuanya agak-agak faham ya. Saya pun dah macam-macam notas saya tulis ni cikgu. Saya tengok banyak tulis tu. Saya dah boleh ambil SPM cikgu. Boleh insyaAllah. Okey, baiklah. Yang di rumah kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, subjek kita pada hari ini adalah perniagaan dan kita sedang belajar mengenai sumber pembiayaan perniagaan di mana kita bersama dengan Cikgu Hamzi serta rakan-rakan dari SK Raja Port Dickson. Tadi kita dah berbincang mengenai sumber pembiayaan dalaman. Sekarang kita berada di subtopik sumber pembiayaan luaran. Silakan Cikgu, kita teruskan. Okey, saya teruskan untuk sumber pembiayaan yang keempat, iaitu sumber pembiayaan luaran berkaitan overdraft. Baik, overdraft. Okey, overdraft ni biasanya kita akan berikan kepada pemegang akaun semasa. Akaun semasa. Jadi bagaimana kita nak tahu orang tu ada akaun semasa, Nisa? Akaun semasa ni bukan akaun yang dimiliki oleh perniagaan, bukan akaun peribadi. Tapi kata berniaga pun boleh ada kan? Ya, boleh ada cikgu. Okey, ini saya baru tahu. Baik. Okey, sebenarnya untuk yang ada akaun semasa ni adalah keperluan untuk dia membuka buku cek. Jadi kalau nak buka buku cek, dia wajib ada akaun semasa lah. Jadi dengan adanya akaun semasa, biasanya perniagaan ni senang menggunakan cek untuk perniagaan yang dijalankan. Okay, jadi kalau sebut overdraft, sepatutnya daripada perkataan tu sendiri pun dah boleh nampak tu. Okay, jadi pelajar saya tak tanya siapa lagi. Chai Sian. Tanya cikgu. Chai Sian yang baju biru tu. Silakan. Ya cikgu. Over. Apa maksud over ya? Angka lebih betul lah tu. Tak apa. Jangan jawab lebih. saya tanya maksud over je. Okey, ialah sebab kita tak belajar lagi. Jadi over ni maksudnya lebih. Macam mana nak tahu lebih apa? Jadi kat sini overdraft ni ialah kita mengeluarkan duit melebihi amount dalam akaun semasa tersebut. Okey, Cik Sian Jadi dia akan dikenakan kadar faedah harian yang mana pemegang akaun semasa ni dia mempunyai rekod transaksi yang baik lah. Bukan senang-senang bank akan bagi dia keluarkan amount tu. Jadi mungkin selamanya duitnya memang ada. Tapi pada satu ketika dia ingin membuat pembayaran, dia dapati akaunnya tidak mencukupi. Jadi apa yang perlu dia buat, dia hanya perlu menghubungi pihak bank untuk memaklumkan dia meminta mengeluarkan cek melebihi amount yang telah ditetapkan oleh pihak bank lah. Tak bolehlah suka-suka hati minta. Jadi bank akan tentukan berapa amount tersebut. Jadi dia boleh keluarkan duit. Sebab kalau kita keluarkan cek, amount tak cukup dalam bank, apa jadi cek tersebut? Cek kena tendang. Betul, istilahnya cek tendang ataupun cek tak laku lah. Jadi perkara itu takkan berlaku sebab dia dah buat permohonan overdraft. Jadi duit yang lebih daripada amount tersebut akan dikenakan kadar faedah harian. Jadi makin hari makin tak bayar, kadar faedah tu makin lama makin banyak lah. Okay, jadi para peniaga boleh ambil kesempatan untuk menggunakan overdraft, tapi pastikan transaksi
transaksi itu berjalan dengan baik lah. Betul. Bukan baru buat akaun semasa bulan ni, bulan depan dah mohon overdraft. Tak boleh lah macam tu. Tak boleh lah macam tu kan. Baik. Okey, itu berkaitan overdraft. Ni paling mudah lah dan soalan pun banyak tanya berkaitan overdraft. Kebanyakan pelajar memang boleh jawab dengan baik. Okey, seterusnya ar-rahnu. Ar-rahnu ini pinjaman gadaian. Baik. Kalau nampak gambar-gambar ni pun dah boleh fikir sebenarnya. Okey. Tapi Nisa memang dah tahu sebab mas-mas ni pun Nisa banyak Jadi saya cuba pelajar saya. Laili Mukarramah, ar-rahnu. Mesti kamu pernah ternampak ke berkaitan ar-rahnu ni. Jadi bila ar-rahnu berkaitan emas ni, apa yang kamu boleh bagi tahu kepada kita semua? Ar-rahnu tu dia adalah satu skim pajak gadai Islam. Okey, betul. Kita boleh mencagarkan emas untuk menukarkan sebagai wang tunai. Okey, bagus. Baik. Betul tu Laili. Bagus Jadi Laili, terima kasih. Konsep pajak gadai Islam tu untuk kita mencagarkan emas bagi mendapatkan pinjaman. Baik. Jadi kalau ajar selalunya pelajar saya macam tak berapa pasti cagar apa itu cagar cikgu. Betul. Saya try. Cuba Jing Eun. Ya. Saya sebut cagaran, tahu ke apa itu cagaran? Tak berapa pasti. Bolehkah cikgu jelaskan apa itu cagaran? Okey, baik-baik. Saya boleh jelaskan, jangan risau. Saya suka macam tu. Pelajar kalau tak tahu, tanya je. Jangan kita ajar kita dah syok kan. Last kali tanya, cikgu cagaran tu apa? Kita dah masuk topik lain ni. Sebab kita rasa kita sebut tu benda yang biasa. Betul? Tapi rupanya ada pelajar kita yang tak faham. Jadi better angkat tangan ke tanya, minta cikgu terangkan. Okey, jadi cagaran ni maksud kita meletakkan sesuatu sebagai jaminan terhadap pinjaman yang kita nak buat tu. Jadi contoh kita bawa emas, kita pergi kepada mana-mana agensi mengamalkan konsep ar-rahnu ni. Kita letak emas, dia akan bagi amount yang kita pinjam berdasarkan nilai emas tersebut lah. Tapi bukanlah secara keseluruhan harga emas tersebut. Mungkin dalam 70 ke 80% daripada harga emas tersebut. Jadi ini cara yang paling mudah tau kita nak dapatkan pinjaman. Sebab apa? Kita tak perlukan bawa kita punya slip gaji ke. Ya, betul. Jadi on the spot kita boleh dapat. Baik. Sebab dengan kita bawa barang-barang emas betul lah. Okey, bukan barang emas yang celup-celup nanti kena reject macam tu je. Okey, jadi kita bawa tu dia akan bagi tahu nilai yang kita setuju ke tak setuju untuk nilai tersebut. Jadi kita terus dapat duit. Andai kata kita tak bayar duit yang kita pinjam tu, apa akan jadi Nisa? Bank tersebut akan ambil emas kita tu sebab itu yang kita dah cagarkan. Betul cikgu? Betul. Konsep tu betul. Jadi bank tak ada masalah. You tak nak bayar, tak apa. Kita akan ambil emas tersebut sebab bukan emas tersebut dia bagi pinjam duit kepada kamu tu nilai sepenuhnya nilai emas tersebut. Jadi keuntungan masih ada di sana. Tapi andai kata kamu memang nak ambil emas tersebut tapi tak mampu lagi, boleh minta penangguhan masa. Boleh minta penangguhan masa, kita still kena bayar secara mingguan boleh, bulanan pun boleh. Dan kadar faedah upah simpan tu kita kena bayarlah. Mengikut persetujuan antara kita yang mencagar barang tersebut kepada pihak bank. Betul. Jadi kadang dia bagi tahu kita berapa amount yang dapat. Kadang kita mungkin boleh cakap sikit sebab kadang tengok emas, kualiti emas tu lah. Betul. Kadang emas tu dah terlampau lama. Kalau emas baru lain pula. Baik cikgu nak tanya, kalau kita pergi bank kepada bank yang ada konsep ar-rahnu ni, kita bawa lah emas kita. Mesti mereka ada orang yang pakar untuk melihat adakah emas tu mas tulen atau tidak. Betul. Dan untuk menilai sebab nilai emas tu. Agensi kerajaan yang betul-betul menjalankan perniagaan sebab nak bagi pinjam duit. Jadi bila kita nak bagi pinjam duit tu, mestilah emas yang dia nak tengok tu betul-betul. Dia memang ada mesin dia untuk dia kena pasti emas tu tiruan ataupun tidak. Dan kadang-kadang kebanyakan agensi ar-rahnu ni mengamalkan konsep ar-rahnu ni, dia kadang minta kita surat beli emas tu tau. Sebagi mengelakkan kes curi kan. Betul-betul. Kes bukti ragut. yang kita pemilik. Ragut tiba-tiba terus pergi ar-rahnu. Itu letak kat sana dapat duit dia memang tak ambil dah. Betul. Jadi kena ada surat. Sebab tu kalau kita beli emas ke, surat tersebut simpan. Resit, bukti pembelian anda tu simpan dengan baik. Betul. Nisa pernah beli emas? Pernah. Okey, jadi bukti pembelian tu kena simpan. Tapi kalau rasa tak nak digadaikan, tak nak jadikan ar-rahnu ni, tak ada masalah lah. Tapi kita tak tahu situasi akan datang, apa-apa boleh terjadi. Jadi kita buat persediaan. Okey. Seterusnya untuk sumber pembiayaan yang berikutnya ialah pemfakturan. Pemfakturan, gambar sini saya sediakan invoice. Okey, kenapa invoice kat sini? Iaitu kemudahan pembelian akaun penghutang ataupun invoice
bagi sesebuah perniagaan. Okey, yang kedua, syarikat pemfakturan ataupun bank akan membeli invoice akaun belum terima ni pada harga diskaun. Kalau tengok dua poin ni, Nisa faham? Tak berapa cikgu. Okey, dia memang kalau tengok poin je tak faham, tapi poin tersebut memang poin lah kalau untuk dalam peperiksaan. Jadi situasi pemfakturan ni seperti macam Nisa syarikat pembekal. Okey, jual barang kepada saya lah. Contoh dalam barang harga RM10,000. Ya, saya nak jual ni gel pembasmi kuman. Oh, banyak kan? Okey, RM10,000 botol. RM10,000. Okey, bila saya dah dapat barang tersebut, saya dah jual, mungkin anda kata saya tak dapat untung ke, ataupun saya dapat untung, duit tersebut saya guna untuk bayar lain. Nisa minta dengan saya tak mampu bayar. Saya kata nanti saya bayar. Baik. Nanti saya bayar. Dah banyak kali minta, dia jadi hutang tu jadi hutang lapuk. Hutang yang dah terlampau lama, yang tak boleh. Sebab Nisa kalau nak bawa kes ke mahkamah pun, mungkin kos tu tinggi. Ya, betul. Jadi, apa yang Nisa boleh buat ialah pergi kepada bank ataupun institusi kewangan yang menyediakan kemudahan pemfakturan ni. Mereka akan membeli invoice tersebut. Jadi invoice RM10,000 yang bagi dekat saya tu. Okey. Saya dah faham. Saya dah dapat konsep dia, cikgu. Macam mana? Okey, pergi pada bank. Bank beli invoice syarikat tersebut. Pemfakturan ni. Di mana saya sebagai syarikat pembekal dah dapat duit saya. So yang menghutang tu akan bayar pada bank. Jadi duit berapa Nisa dapat? Dapat RM10,000 lah. Dia takkan dapat RM10,000. Ya, takkan dapat sebab RM10,000. kita akan pindahkan tugas mengutip hutang tu kepada pihak bank. Baik. Jadi Nisa memang perlukan duit tersebut. Jadi bank akan bagi tahu berapa amount yang dia akan bagi. Contoh dia kata, okey, kita boleh beli invoice ni dengan harga RM8,000. Baik. Mungkin Nisa rasa RM8,000 tu jauh, RM2,000 short. Tapi sebabkan perlukan duit, daripada tak dapat langsung, kan, dapatlah 80%. Dapat juga 80%, contoh dapat RM8,000. Jadi pihak bank akan ambil invoice tersebut dan pergi kepada saya untuk minta. Jika saya tak mampu bayar, biasanya bank dia ada syarikat guaman dia sendirilah. Jadi I see you in court lah. Ya, I see you in court. Baiklah. Jadi Nisa dah selesai kat situ. Maknanya pihak pembekal walaupun tidak mendapat jumlah yang sepenuhnya, dapat jugalah dalam jumlah yang agak banyak, aliran tunai itu. Ya, baik. Kita dah pergi kepada topik ataupun poin ke-7 dalam pembiayaan luaran, sumber pembiayaan luaran. Kita ada poin terakhir tapi kita akan simpan. Sebelum itu kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kekal menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Masih bersama Cikgu Hamzi dan rakan-rakan dari SMK Raja Jumaat Port Dickson. Jom Cikgu kita pergi kepada poin yang terakhir dalam sumber pembiayaan luaran. Silakan Cikgu. Okey, sumber pembiayaan luaran yang terakhir ialah berkaitan share. Baik. Sebut share biasa kita kaitkan dengan saham lah. Baik. Saham perniagaan yang mana saham ataupun share ni merupakan bahagian dalam modal sesuatu perniagaan untuk menerbitkan saham. Bank saudagar, merchant bank ni yang biasanya menawarkan perkhidmatan kepada syarikat berhad, sama ada syarikat awam berhad ataupun syarikat sendirian berhad, bertindak sebagai penanggung jaminan terbitan share. Jadi kebanyakan syarikat-syarikat ni dia mungkin ada simpanan saham tersebut. Jadi saham yang kita laburkan di syarikat tersebut, kita boleh dapat keuntungan melalui dividen ataupun bonus tahunan. Jadi dengan duit yang kita dapat di situ, kita boleh jadikan sebagai sumber pembiayaan luaran untuk kita memulakan perniagaan. Jadi dah ada 7 lah. 7 sumber pembiayaan luaran dan 2 sumber pembiayaan dalaman. Jadi di sini saya nak bawa pelajar kembali balik kepada video yang kita tengok mula-mula tadi berkaitan, adakah anda masih ingat? Berkaitan Cik Kamal dan Puan Lina tadi. Baik. Saya kena ingat tu. Jadi adakah anda ingat situasi masalah yang berlaku di sana?
Jadi sekarang kita nak cuba selesaikan masalah Encik Kamal tersebut. Macam mana Nisa nak selesaikan tu? Okey, di mana situasi tadi saya ingat Cik Kamal ni dia pergi ke butik Puan Lina. Dia rasa macam wah saya pun nak ada cita-cita lah nak ada perniagaan seperti Puan Lina nak buka butik. Tapi dia tak ada modal, tak ada sumber pembiayaan. Macam mana tu? Jadi siapa kita tengoklah pelajar-pelajar saya ni. Macam mana dia nak selesaikan masalah Encik Kamal ni? Ya, siapa boleh bantu untuk selesaikan masalah Encik Kamal sebentar tadi? Yang awal tadi kita tonton. Ada tak? Yang nak kongsikan kepada kita? Siapa nak jawab sebelum saya pilih? Sebelum kita panggil ya cikgu. Okey, kita panggil Nila. Okey, tu dia angkat tangan. Silakan dia. Kita boleh buat pinjaman peribadi. Okey, pinjaman peribadi. Okey, satu dah selesai satu masalah Encik Kamal, pinjaman peribadi. Baik. Lagi ada lagi? Ada lagi? Pelajar lain pula. Cara lain yang boleh Encik Kamal lakukan untuk mulakan perniagaan beliau. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Nanti kita panggil nama. Panggil je. Tu, Jing Eun. Jing Eun, silakan. Kita boleh membuat pinjaman dengan Tekun Nasional atau MARA. Sama jawapan tu. Dia dah bagi institusi, MARA ataupun Tekun. Tapi sama dengan dia lah. Dia pun jawab pinjaman tadi. Selain daripada tu, kita belajar ini 9 tau sumber pembiayaan dalaman luaran tu. Lagi. Laili sebutlah. Laili, silakan. Buat gadaian emas. Gadaian emas. Gadaian emas. Mentang-mentang kita tanya dia tadi betul. Kalau Encik Kamal tu ada emas, bolehlah dia dapatkan modal daripada situ. Selain daripada tu? Selain daripada itu, apa lagi? Ada lagi tak? Dia nak buka butik tau. Nak buka butik. Takkan banyak dia nak angkut. Banyak duit ni. Nak pergi ambil stok-stok. Takkan dia nak pergi pegang junjung kat kepala dia. Ya. Macam mana? Siapa lagi yang Aisyah boleh? Suraya. Apa lagi sumber pembiayaan luaran yang boleh membantu Cik Kamal? Sumber pembiayaan luaran. Ada 7 tadi. Sebutlah satu. Saya tak ingat. Apa dia? Rasa apa yang boleh bantu Cik Kamal? Kalau dia perlukan van ke, lori ke? Apa sumber pembiayaan yang dia perlukan? Mungkin gemuruh kawan kita tu. Tak apa, saya bantu. Okay, Nisa bantu. Sewa beli ya? Betul. Sewa beli. Semua pembayaran sewa beli. Nak beli van ke kereta untuk angkut barang-barang. Jadi perlukan tu. Selain daripada sumber pembiayaan dalaman yang Cik Kamal ada, dia mungkin ada modal simpanan sendiri sikit. Mungkin jadi minta pada ibu dan bapa. Jadi ditambah dengan sumber pembiayaan luaran tersebut, mungkin Cik Kamal sendiri boleh memulakan perniagaan butik yang dia nak lah. Jadi itu sebenarnya untuk kita selesaikan masalah tersebut berdasarkan situasi tersebut dan juga poin-poin yang ada dalam sumber pembiayaan. Ya, setakat ini kita dah belajar 2 sumber pembiayaan dalaman dan 7 sumber pembiayaan luaran. Di mana kesemuanya boleh menjadi orang kata apa salah satu cara atau option untuk kita memulakan perniagaan atau membiayai perniagaan kita. Baiklah, sepanjang kita 1 jam dah belajar macam-macam ni kan Cikgu Hamzi, apa yang Cikgu Hamzi boleh rumuskan setakat ini? Silakan. Sebelum saya rumus, saya bagi satu soalan kat pelajar boleh? Satu lagi soalan boleh kita tanya lagi mereka. Para pelajar boleh tengok tak soalan saya? Nisa boleh bacakan soalan ni untuk pelajar? Okey, soalan ini berbunyi, pernyataan yang manakah merupakan kelebihan pembiayaan sewa beli kepada usahawan? A, jawapan dia jentera berkos tinggi mampu digunakan. B, kadar faedah tidak dicaj ke atas ansuran. C, wang pendahuluan tidak diperlukan ketika membeli. D, hak milik jentera diperoleh sebaik saja deposit dibayar. Okey, para pelajar tulis jawapan dekat kertas. Tolong angkat jawapan kamu. A, B, C atau D? Ya. Yang manakah merupakan kelebihan? Cepat, itu siapa kata angkat kunci. dulu? Siapa angkat dulu, balik saya belanja. Ya. Kelebihan pembiayaan sewa beli. Okey, jawapan Laili mereka tak nampak? adalah... Sin sikit. Okey. Laili, okey. Tak Zinying? Zinying. Oh, senang sangat soalan ni. Semua jawapan A. Semua jawapan A, betul. Jentera berkos tinggi mampu digunakan. Mampu digunakan. Senang sangatlah soalan ni. Senang sangat. Kita bagi soalan lain lah, cikgu. Bagi soalan lain. Okey, soalan berikutnya saya try. Okey. Gambar berikut berkaitan dengan salah satu sumber pembiayaan. Antara berikut yang manakah menjelaskan sumber pembiayaan tersebut? Nampak gambar mesin photostat RM68 sebulan. 1, pengecualian cukai, pengecualian atas kos penyelenggaraan. Kadar faedah dikira mengikut kadar harian. 3, penggunaan aset mengikut tempoh tertentu. 4, menjadi hak milik selepas pembayaran dijelaskan. A, B, C dan D. Tolong tengok dan buat pilihan. Jangan tanya orang lain. Jangan chat dekat Google. Wah.
Siapa tu? Aisyah Suraya. Ya. Okey, dah ada jawapan. Okey, kekalkan jawapan anda. Laili dah jawab, Aisyah dah jawab. Kita lihat. Okey, Jing Eun juga. Okey, Jing Eun, Dia B. Chai Sen dengan B. Okey, jawapan yang betulnya apa cikgu? Kita nampak dua jawapan di situ. Ada jawapan saya B. Jawapan B. Okey, Nisa dah boleh ajar Laili dah. Kenapa? Okey, dia kalau jawab salah, 1 dan 2, kadar faedah dikira mengikut kadar harian. Mesti Nisa ingat tadi. Kadar faedah dikira mengikut kadar harian tu kita cas apa? Kita cas sumber pembayaran yang mana tu? Ni cikgu cagaran bukan. Bukan. Cikgu. Apa tadi? Overdraft. Ya, betul. Poin kedua tu ialah berkaitan overdraft. Jadi jawapannya ialah 1 dan 3. Ya, kalau salah tak mengapa, kita sama-sama belajar. Jadi mungkin lepas ni boleh ingat, okey, ini adalah overdraft, ini adalah sewa beli dan sebagainya. Baiklah cikgu, kita telah pun tiba di penghujung rancangan. Mungkin cikgu boleh rumuskan ataupun sedikit kata-kata akhir untuk semua murid-murid yang sedang menonton. Silakan cikgu. Jadi tajuk sumber pembayaran ni, selain pelajar boleh ingat dia belajar ni untuk skor dalam peperiksaan. Jadi sepatutnya sumber pembayaran ni kita boleh gunakan untuk kita memulakan perniagaan, di mana kalau bermula dengan sumber pembayaran dalaman, kita mula menyimpan daripada sekarang jika ada jangkaan pada masa akan datang. Sebab para pelajar saya pun kata 5 ni pun dah masih ada berniaga. Dah ada berniaga. Dah ada yang macam jadi dah ada berniaga, mungkin berniaga secara online ke. Jadi modal tu diperlukan. Sama ada simpanan sendiri daripada sumber pembayaran dalaman dan ikut tu sumber pembayaran luaran. Kamu juga boleh membantu rakan-rakan di luar sana ataupun penjaga ke yang memerlukan modal. Maklumkan kepada mereka bagaimana mereka boleh memulakan perniagaan dengan sumber pembayaran yang sah di sisi undang-undang. Ya, yang penting sah di sisi undang-undang. Baiklah, banyak yang telah kita pelajari. Nisa sendiri pun dah catatkan bermacam-macam informasi dan input yang Nisa dapat sepanjang 1 jam ini. Kita akan mengakhiri episod kita pada kali ini. Kita akan jumpa selepas ini untuk episod seterusnya. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih kawan-kawan. Bye. Hai semua. Untuk calon-calon perniagaan SPM, khususnya pelajar tingkatan 5, tajuk sumber pembiayaan perniagaan merupakan tajuk yang sepatutnya kita faham dengan mendalam. Kebanyakan soalan daripada bab ini berbentuk situasi dan penyelesaian masalah. Apabila kita faham konsep tentang sumber pembiayaan, agensi yang terlibat, maka mudahlah kita nak skor dalam peperiksaan dan juga senang untuk kita buat kerja khusus yang akan datang ini. Di samping itu juga, dalam kehidupan sebenar nanti, kita dah tahu apa yang kita perlu buat untuk kita mulakan perniagaan. Jom kita sama-sama belajar dalam bab ini. Didik TV KPM